Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kita buka kelas kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, barangkali saya perkenalkan dirilah. First time kita jumpa. Saya Dr. Suhailan. Kalau ikutkan ini adalah SMSK Komputer Internet semester 4 ya. So kalau nampak ni sikit je sebelah orang je. Tapi tak apa, saya record ni. In case kalau ada yang masih lagi belum daftar ke apa, ataupun tak available sekarang ni, dia boleh tengok balik dekat video nantilah. Sebelum tu boleh dengar ke semua? Boleh dengar? Okay. Last week saya ada bagi tugasan sedikit. Bila kita online ni banyak kena buat self learning lah, tapi saya akan guide apa yang kita perlu belajar lah. Kalau tak clear ataupun tak nampak skrin saya sekarang ni saya sedang share skrin boleh tahu chatting pun tak apa, saya buka chatting sini. So last week saya ada beri berkaitan dengan web programming design untuk develop satu website menggunakan Bootstrap. And then kalau ikutkan pun ada juga satu lagi quiz tu kena jawab juga. Saya akan ambil sebagai attender tu Tapi boleh jawab boleh bila-bila lah nak jawab pun boleh. Dan dia bukan quiz yang dia ambil markah lah. Saya just nak you all prepare supaya baca lah apa yang ada dalam nota tu. So hari ni saya akan ulang balik sedikit apa yang last week punya kelas. Sebab kalau kita ikutkan 14 Mac ataupun 16 Mac minggu ni, kita dah masuk kepada topik 3 iaitu controller, views and routing. Ini dah masuk Laravel lah. So subjek ni mainly kita akan belajar Laravel. Okay. Tapi yang ni saya akan cover hari Khamis ni lah. Okay. Yang ni untuk hari Khamis ni. So untuk lab hari ni saya akan cover untuk yang last week punya. Sedikit ulang kaji kalau yang belum baca pun. Tapi saya akan pergi secara roughly saja. Untuk detail boleh tengok sendirilah, boleh baca sendiri kemudian lah. So apa yang saya nak highlight kat sini, apa yang akan keluar dalam periksa lah. So, semua ni akan keluar ni, web programming design management akan keluar, topik tu pun akan keluar. Okay, jadi kena faham lah. Okay, yang pertama web programming design. Okay, untuk kita buat sesuatu web lah, satu website dia ada template dia sendiri dia ada term-term yang kita kena faham lah. Okay, bila kita buat website tu, mungkin orang akan tanya, you develop website ni guna template apa? Nak jawab apa? Ataupun kalau kita nak develop website untuk satu company tu, dia akan tanya, you guna framework apa? So nak jawab apa? Jadi kita kena faham lah term-term tu. Sebelum tu kita tengok ini dulu lah, website template kita follow yang lain website template supaya senang nanti you all nak refer balik. So apa itu website template? Website template ni adalah macam satu website yang dah siap lah, kita guna saja dia untuk jadikan website kita. So dia adalah website template ni adalah HTML and CSS. So dia dah ada sampel lah macam mana dia buat website tu, kita download dan jadikan kita punya website, kita tukar-tukar lah. Tajuk tukar gambar ke apa, itu website template. Ini contoh-contoh website template yang dah ready ni. Kalau kita boleh view dulu, ini berbayar, ada yang free Kalau kita nak website kita macam ni, kita download je lah yang ni, and then kita ubah lah ayat-ayat dia ni. Itu dinamakan website template. Rasa clear kot. Ini dia ada type dia. Ni kena baca lah sebab dia ada dalam test nanti adalah dia tanya konsep-konsep dalam ni.
Tapi saya takkan sentuh semua lah sebab you all boleh baca lah. Contohnya tanya what are types of web template. Ni dia kata kita boleh download ataupun web template tu kita boleh download sebagai zip file and then letak kat PC kita dan kita modify. Ataupun dia boleh juga web template tu dalam bentuk web builder. Maksudnya kita tak boleh download tapi kita boleh pilih dekat satu website tu. Contohnya Bootstrap ke apa, kita boleh pilih kat situ untuk kita design website kita. Ini berkaitan dengan web builder lah. So web builder kita akan tengok nanti. So dekat web builder tu kita boleh design website kita sendiri menggunakan template yang ada kat situ dah, nanti kita tengok. Ataupun tengok terusnya web builder. Antara contoh web builder ni masuk sini ni. Is on web builder. Antara contoh yang saya biasa guna beli lah. Beli ni. Ni website builder. Maksudnya kita tak perlu website tu kita design online saja. Semua dekat server dia. Okay. Kita create your website. Kita create website dekat sini. Dekat dia punya portal ni. Tak perlu kita design sendiri ya. Dan ini kena register dulu. Tak silap saya. Ya, kita try login lah. In. Ini salah satu website builder. Nama dia Weebly. Blogspot pun website builder. Login Google. Banyak lagi lah kalau baca nota nanti kita follow terus. Okay, so ni contoh yang saya dah ada boleh ni. Kita buat website ni pada portal dia. Ni website ni lah. So website yang ada ni. Okay, ni website yang ada ni. Ada gambar-gambar semua ni. Kita develop di atas platform Weebly ni. Okay. Tengok website builder ni. Design your website. Design ke? Edit design ni. So kita buat website kita menggunakan builder dia ataupun editor yang disediakan dekat portal tersebut lah. Jadi kalau kita jumpa klien pun dia akan tanya kak, kita boleh tanya dia sama ada dia nak ada server sendiri ke, nak hosting sendiri ataupun nak guna website builder saja. Kita boleh tolong create untuk dia orang lah. Website builder ni free tapi dia ada yang berbayar pun kalau ada yang kita nak guna yang premium lah. Ini website builder, so dia dah ada editor sendiri. Okay. Jadi kita nak letak title ke, just klik kat sini, tarik, letak kat mana, tekan kat sini. So boleh letak title. Ataupun nak letak slideshow, tarik lah, letak gambar, tarik. Ini adalah website builder. Saya nak beritahu tadi dalam website builder dia ada template. So ada template. Ini template lah So kita nak template yang mana? Website kita macam ni ke, macam ni ke, menu tu dekat atas ni ke. Okay. Personal. So ni adalah template lah ni. Ini semua template. Tapi template ni kita tak boleh download lah. Kita preview. Kita tak boleh download sebab dia berada dekat website builder tu. So dia akan jadi macam ni. Kalau guna website builder yang tadi lah. Guna template yang tadi. So kita boleh pilih. Itu yang maksudnya. Kalau kita baca tadi tu, dia kata satu yang boleh download, kita set up dekat PC kita dan kita modify. Satu lagi yang tak boleh download yang berada dalam web builder tu. Okay. Dan ada satu lagi yang memang ada dalam software editing lah.
macam Macromedia, Dreamweaver ke, ada dah template, tak pasti lah. Tapi adalah beberapa software yang memang dia dah ada template, so kita pilih je. Ada lagi bawah ni, template ni dia ada satu yang berbentuk responsif dan juga adaptif lah. Ini responsif ataupun mobile, responsif dengan adaptif. Apa maksud responsif dengan adaptif template tu? Template tu ada dua jenis lah, satu responsif, satu adaptif. Responsif ni maksudnya kita buat coding sekali je ataupun kita buat website tu, kita design website guna PC. Tapi bila kita buka dekat handset kita, contohnya kalau ni kan, ni kita buka kat PC, kita design kat PC. Tapi bila kita buka dekat handset, contohnya kita ambil kat sini, kita nak tukar pada handset. Okay. Ni kalau tukar dalam bentuk handset, dia tengok dia responsif tak ni. Ni tidak responsif. Ni responsif lah. Automatik dia tukar kepada handset punya view lah. Contohnya menu ni dah tukar dah jadi macam ni. Ni maksudnya responsif. Kita tak buat pun coding yang menu macam ni. Tapi automatik sistem akan tukar lah. Asalnya menu macam ni. Tapi bila dalam bentuk mobile, automatik ditukar jadi menu macam ni. Okay, ni responsif. Okay, ini template yang responsif. So, kalau kita search template tu, search lah responsif. Tak perlu nak code untuk mobile lain, untuk mungkin tablet lain, so banyak coding lah. Tapi dia adalah kelemahan dia, contohnya tak semua lah bila responsif ni, bila auto tu ada yang tak jadi, ada yang jadi. Responsif dan dengan satu lagi, adaptif. Adaptif ni memang kita buat untuk tablet lain, untuk web lain, untuk handphone, resolution macam ni lain. Dia ada coding dia sendiri-sendiri lah. Lain-lain. Contohnya gambar lah. Contohnya bila kalau buka, contohnya kalau kita buka guna PC, mungkin yang ni besar. Mungkin jadi satu page ni. Tapi bila kita buka guna mobile, automatik gambar ni jadi kecil. And then ada lagi beberapa gambar yang lain. Itu jika resolusi dia kecil. Itu kita buat kod lain lah. Maksudnya kalau kita detect sebagai mobile, dia akan redirect kepada coding yang mobile punya. Itu maksudnya adaptive. Responsive tu dia automatik. Tak ada pun kita buat kod, tapi dia automatik. Menggunakan apa? Menggunakan framework dia lah. Ada framework dia. Okay, itu berkait dengan website template. Clear? So nak cari template-template, kalau kita nak buat website ni biasanya kita cari template yang dah ada lah, kita tak buat sendiri ya. Kita buat sendiri, dia jadi macam sistem basic sangat lah, tak cantik kan. Jadi di sini kita boleh tengok lah kita nak website macam mana, dan kita download, dan kita ubah je lah. Website template ni ada kaitan dengan Laravel nanti kita akan tunjuk macam mana how easily we can include this template into the Laravel design. Sekarang ni just faham lah. Okay, so boleh pilih ni, ni boleh download, dia free je ni. Okay, kalau kita nak yang ni, boleh download saja. Ya, boleh download. Ini kita boleh modify dan letak dekat kita punya hosting lah. Itu website template, list of template. Kat mana kita boleh cari template-template ni? Ini saya letak dekat color lib lah. Banyak lagi template-template yang lain. List of web builder. Yang tadi saya guna Weebly. List of web builder selain daripada Weebly. Ada lagi contohnya Squarespace, Shopify ni, Webflow, Wix. Ini antara web builder yang lain lah selain daripada Weebly tadi tu. And then satu lagi framework. Framework ada dua. Satu untuk design, satu untuk coding. Ataupun untuk buat website tu. Satu untuk design. Design tu maksudnya dari segi interface ni lah. Maksudnya dari segi
warna dia, dari segi tulisan, dari segi apa ni, layout, maksudnya sini ada menu, sini ada nak pecah pada beberapa kolom. Itu adalah design framework. Design framework. Dia tak melibatkan coding, dia hanya melibatkan design sahaja. Contohnya, semua orang dah ada akses kan kepada MyFit ni, yang web hosting ni. Okay, contohnya kita buat satu website. Siapa yang belum ada akses yang ni boleh PM saya, nanti saya add lah akses. So ini adalah Fakulti Informatik punya web hosting lah yang boleh akses daripada luar pun. Okay, kita buat satu contoh lah. Saya buat satu file lah. Satu folder ni lah, create file, klik kat sini . Saya klik folder dulu. Tekan test, dah ada dulu test . Di folder tu test. Klik. Okay, dalam folder test, kita tengok kat sini, test. Okay, belum ada file. So kita klik file kat sini, new file. Kita buat index. Index.php lah. Ni boleh guna HTML, tapi yang ni saya guna PHP sebab Laravel dia adalah PHP punya types lah. So saya guna PHP je ni. Okay, kita buat satu coding HTML. Okay, HTML. So kita buat satu table . Kita buat dulu H1. H1 ni untuk tajuk dia. Test. Yang ni HTML lah. Dan kita buat table. Table, and then dia ada row dia. Okay, kita tutup table. Okay, dalam ni dia ada kolom. Ini kolom yang pertama. Kita buat data 1. Data 2. Data 3. Ini row pertama, kita buat 2 row . Ini row yang kedua. Okay, row kedua. Ini very basic HTML yang tidak ada apa-apa design lah. Dia hanya HTML, tidak ada design apa-apa pun. So, macam mana nak access ni? Kalau daripada sini boleh je klik file ni and then klik view website ni. So, macam ni. So, ni tak ada design apa-apa. Okay, kalau kita nak design sendiri boleh. Contoh kita design sendiri . Okay, kita design sendiri. Contohnya H1 ni kita buat style . Dia ada style. Sama dengan color. Warna biru and then font size . Font size. Saya buat 40 pixel. Okay. Press one. Ini kita dah design sendiri . Ini kita design sendiri, kita tak menggunakan framework. Okay. So, untuk design framework, kita boleh guna nama dia Bootstrap . Bootstrap adalah salah satu design framework. Salah satu, dia ada banyak lah maksudnya. Okay, so kita buka Bootstrap. Bootstrap ni, kita tak perlu design sendiri, tak perlu tulis font size berapa. Kalau table tu nak cantik, tak perlu kita design width dia berapa. Kita guna template yang sedia ada ni. Okay, Bootstrap . Macam mana nak guna Bootstrap? Ini yang you dah buat, ada yang saya tengok dah ada yang Quora tu dah 7 orang lah yang berjaya buat lah guna Bootstrap .
So untuk guna framework ni, pertama kena includekan yang ni copy Kita tak nak design sendiri, kita tak nak guna color-color ni, kita nak guna framework saja. So kita letak kat atas ni coding dia ni. Okay, save. Tengok berubah tak? Okay. Okay. Boleh dengar Testing, cubaan. 1, 2, 3. Boleh? Boleh dengar. Alright. Tak pasal lagu tu. Alright, kita buka yang saya dah create dia, test. Screen pun nampak Okay, ini saya buang dulu. Okay, ini kita tak guna framework. Tengok beza dia. Okay, review. Ini tak guna framework, tak guna design framework. So kita nak guna design framework. Nama dia Bootstrap. Design framework dia Bootstrap. Just masukkan coding ni. Okay, maksudnya framework yang kita guna adalah Bootstrap 4.0 4.0 ni Bootstrap yang terbaru dah di 4.0. Dan ni tak guna Bootstrap, bila saya refresh ni guna Bootstrap. So dia dah lagi cantik lah. Okay, begitu je dengan table ni. Untuk kita guna framework Bootstrap ni, table ni kita kena buat kelas, kena tambah kelas. Kelas sama dengan table. Click save. Okay, tak nampak lagi. Okay, kelas apa table. Kena tambah lagi design, kita nak table tu macam mana. Kita tekan, kita nak table tu ada border. Ini kita nak dia apa? Save. Okay, so dia dah fill. Kalau tengok tadi dia tak penuh kan? Dan sekarang dah ada border. Dan satu lagi kita tengok dia dah penuh. Mengambil semua skrin ni. Jadi kalau saya besarkan, dia still lagi akan expand dia punya table tu. Size dia kan. Itu dia panggil responsif lah tu. So dia bila besar, dia akan ikut design skrin kita. So ni menggunakan framework Bootstrap. Design framework Bootstrap. Okay. Selain daripada Bootstrap, ada tak lagi design lain yang kita boleh guna? Framework design yang lain. Selain Bootstrap, biasa kita guna Bootstrap lah. Tapi sebenarnya ada lagi, selain daripada Bootstrap ni, ada lagi design framework yang lain kita boleh guna. Bootstrap alternatif. Apa lagi selain daripada Bootstrap? Ya. Ada kalau ke bawah ni ada 36 option lagi ni. Bootstrap alternatif. Ambil yang 36 ni, ada banyak lagi selain daripada Bootstrap. Okay, kita boleh guna apa lagi? Foundation, Bulma, Metro UI, Pure CSS. Ini semua Bootstrap lah ni. Bukan Bootstrap lah, framework lah untuk kita design kita punya website. Kita tengok mana ni. Kita pilih satu. Ni HTML5 boilerplate. Ni selain daripada Bootstrap. Material ni. Kita tengok material ni. Ini pun untuk design framework. So nak guna dia macam ni lah. Ini sama juga. Kena link relate CSS ni kepada phone Google APIs. So dia punya design ni bentuk macam ni lah. Design dia. Okay. Ini modern sekarang ni banyak orang guna yang ni lah, UI ni. So dia tak guna Bootstrap. Tapi ni sebenarnya dia base dia Bootstrap juga. Cuma dia buat sendiri and then dia namakan dia punya nama lah.
Tapi base dia ataupun platform dia masih lagi Bootstrap lah. Okay, ni alternatif kepada Bootstrap. So framework untuk design pun ada banyak. Satu lagi framework untuk kita buat coding website pun ada banyak framework. Okay. Dia macam framework ni macam object oriented lah, macam tu lah lebih kurang. Contohnya kalau Java tu kita ada Java ataupun servlet ataupun apa tu, JSP semua tu. Dia ada framework dia sendiri. Macam sekarang ni PHP pun dia ada framework dia sendiri. Maksudnya untuk kita buat coding, kita guna saja framework tu. Dia lebih secure, lebih manageable sebab dia dah structure. Kalau nak buat untuk contoh framework tu, dia akan based on MVC. Banyakkan semua framework tu dia based on MVC. Apa tu MVC? Kena buka dalam clip lah, ada MVC tu, iaitu Model View Controller. Dia split kan. Kalau tengok coding kita ni, ini semua view maksudnya kita buat coding HTML kita. Tapi ada tak data kat sini? Ini masih lagi ada data, itu data 1, data 2, data 3 tu adalah data. Katakan data tu kita nak ambil daripada database. So data tu berada dalam MySQL. So kita tak boleh hardcode kat sini. So dia akan buat satu folder iaitu dipanggil view. So view ni dia akan semua coding yang berkaitan dengan database. Kalau nak baca database, nak insert database, nak update database, nak delete data database, semua akan dibuat dekat folder view. Semua coding tu berada dekat folder view. Untuk display ni macam HTML ni dekat folder dekat folder view, dekat folder view ni untuk display. Untuk yang database tadi tu dekat folder model. Okay, model view controller. Yang jenis kalau ada nak calculate daripada data-data tu, nak calculate ataupun nak combine beberapa report, tu dekat controller. So MVC, model view controller. Boleh secara umumnya kita boleh angkat dia satu folder model, satu folder view, satu folder controller. Setiap folder tu ada PHP masing-masing. Okay, so kebanyakan framework tu menggunakan model MVC, okay, model view controller. So nanti kita akan tengok Laravel hari Khamis ni. So Laravel menggunakan model view controller. So kita akan tengok file PHP ni kalau nak view dekat folder lain. Kalau kita nak buat coding yang view macam ni dekat folder lain. Kalau kita nak buat coding untuk baca database dekat folder lain. Okay, kalau daripada form nak submit kepada database, itu kita panggil proses dekat folder lain. So tu menggunakan framework untuk coding. Yang tadi ni Bootstrap ni framework juga, tapi framework untuk design. Framework untuk coding macam web framework. Web framework. Tengok sampel-sampel lah. Laravel tengok kami ni. Okay, web framework, web application framework, software framework that is designed to support. Itu ayat dia. Top 10 frameworks for web application. Okay. Tengok sikit apa dia. Contoh-contoh framework untuk web application. Subjek ni kita belajar tentang framework. Framework untuk application. Iaitu kita ambil salah satu saja iaitu Laravel. Tengok ni. Ruby on Rails. Ini adalah salah satu framework. Tapi ini base dia ataupun main language dia adalah daripada Java. Tapi dia masih lagi menggunakan model view controller ni. Okay, Django kesebut macam mana ni. Ini pun framework juga tapi diimpis all. Apa saya pun tak ada. Ini Python language dia Python. Tapi Python dalam bentuk framework. Angular ni Java. Kalau you dah belajar sebelum ni menggunakan Java JSP tu, Java apa tu, servlet ataupun JSP, tu dia punya main language lah. Tapi dia punya framework boleh guna Angular ni. Ini pun famous juga, biasanya orang buat mobile dia guna Angular lah. ASP.NET pun salah satu framework, Meteor salah satu framework, Laravel. So kita akan tengok Laravel. Main dia adalah PHP.
Yang saya tunjuk tadi tu macam PHP lah. Contoh PHP Okay, so kalau kita nak masukkan kat sini kod PHP, dia buka kod dia macam tu. Dan dalam ni baru tulis ni kena ada semicolon. Okay. So tu language PHP ni language PHP. Tapi untuk echo ni mungkin dia ada framework dia. Cara kita nak echo dia, kalau menggunakan framework dia, mungkin dia tak guna echo ni. Dia akan guna dia tak perlu letak PHP ni. Dia macam tu sahaja. Okay. So ni kalau guna framework dia akan jadi macam tu saja. Hello. Maksudnya kalau kita buat dekoran, dia adalah variable. Dia akan printkan apa itu hello. Kalau tak menggunakan framework, ini kita akan tulis okay. Ni tidak menggunakan framework. Tapi kalau menggunakan Laravel, untuk kita printkan hello ni, dia menggunakan simbol dia sendiri. Tapi dia still support lah. Language ni dia still support. Tapi kita boleh gunalah untuk framework ni. So itu Laravel lah. Dan Spring pun popular juga Java, dia based on Java. Code initer ni PHP ni macam Laravel juga, dia PHP tapi dia ada coding dia sendirilah. Dia ada framework dia sendiri untuk kita buat coding tu. So tu adalah beberapa framework yang kita perlu tahu. Tapi untuk subjek ni kita hanya belajar framework PHP iaitu Laravel. Another type of framework bagi PHP adalah code initer. Apa lagi framework bagi PHP? Baiklah, PHP framework. Okay, ini apa ni? Most popular PHP framework Okay. Okay, apa untuk PHP ni kita sebab semua orang dah biasa dengan PHP siapa yang daripada diploma, siapa yang tak biasa PHP pun tak apa. Sebab kita bukannya belajar PHP balik kita akan belajar framework tu. So, apalah yang ada dalam framework ni, ini lebih tahu kelebihan framework lah. Nanti kita akan tengok kemudian kelebihan-kelebihan ni. Okay, kebanyakan framework dia akan menggunakan model view controller lah. Semua boleh dikatakan semua model framework bagi website Jadi menggunakan model view controller MVC. Okay. Ni untuk PHP. Dia ada Laravel, ada Symfony, ada code initer, ada ada Kit PHP, banyak lagi lah. So yang kita akan concentrate adalah satu framework saja iaitu Laravel. Okay. Cuma kena make sure lah sebab Laravel ni saya tak akan minta you all install dekat PC sebab susah kita nak monitor, nanti PC problem tak boleh nak belajar lah. So kita akan buat semua coding Laravel ni dekat hosting kita. Dekat ni lah myfitunizaedu.my/cloud So siapa yang tak ada akses kena inform saya sebab nanti kalau you nak buat praktikal tu tak boleh tak boleh nak praktikkan apa yang saya ajar ni. Kita semua akan totally based on dekat sini. Right. Ada soalan? Habis dah kelas ni? Ada nak soal? Tak ada. So hari Khamis ni kelas macam biasa kita akan start dengan Laravel lah. So ini ada segi konsep lah. So untuk minggu pertama ni lebih daripada konsep. Kita kena ulang balik, kita kena faham bila saya sebut. Kalau orang tanya kita nak develop guna template apa, nak develop website guna template apa, kena tahulah template apa, template kita boleh listkan lah daripada yang senarai-senarai tu kan. Kalau nak ditanya nak guna design framework apa,
Bootstrap ke ataupun yang lain tadi tu apa, Pure, banyak lagi lah. Kalau ditanya website tu nak guna language apa ataupun framework apa, language framework apa, mana dengan Laravel ke ataupun basic PHP ke, okay, tu kita kena boleh boleh tahulah berbeza. Web framework apa itu, web design framework apa itu, website framework ataupun coding framework untuk website, web builder apa tu web builder, berbeza web builder dengan web template, itu ialah yang perlu tahu. Lebihnya adalah coding Laravel sahaja. Alright, itu saja. Ada soalan?